Jadi kita nak belajar tentang kenapa agaknya pokok keladi ni boleh mencecah harga ribuan, malah puluhan ribu ringgit. Kan? Bagaimana agaknya proses dia, mengapa ianya mahal lah. Harga karyangan tapi nampak macam biasa pokok keladi je kan. Banyak Itu dia. spesies dia. Betul. Ini ada lebih daripada 5,000 spesies. Tapi hari ini kita nak bawakan yang pakar yang betul-betul mencintai keunikan, ciri-ciri estetika pokok keladi ini. Kita bersama dengan Puan Nurlita Mat Isa, merupakan penjual dan juga peminat pokok keladi hiasan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita panggil Kak Lita ke Kak Nur ke? Kak Ita. Kak Ita. Kalau dekat FB, Kak Ita pokok lebih keladi. senang Azita Nur lah. Semua akan tahu nama tu. Okey, dalam banyak-banyak pokok keladi yang berada depan kita ni, mungkin akan nak sharekan bersama dengan kami nama yang senang lah. Kita nak tahu, kita nak faham kan. Bermula dengan yang sana tu, Yang favorite ini, dia. Yang ini kalau ikutkan nama dia Parosmas. Tapi biasa kalau kita orang ni sebut panggil dia Firaun. Kenapa? Sebab Firaun. bentuk muka dia tu nanti jadi segini. Firaun. Mungkin harganya pun lebih kurang. Harga dia pun Firaun. Berapa harga Firaun dia tu Kak? Masa dulu, masa dia tengah hot lah kan. Segini pun kita boleh jual dekat 2,000 lah. Kecil ni? Kecil gini. Itu Macam anak tu. lah. Anak dia. Anak dia kalau segini mungkin 2,000 lebih. Tapi sekarang sebab pokok ni dia dah bersulur, dia agak turun sikit hargalah. Yang ini. Tapi masih lagi orang carilah. Pokok keladi kalau dia dah bersulur memang harga dia akan jatuh sikit. Ya, sebab dia senang dah kan, senang dapat. Sebenarnya pokok keladi ni sebab dia mahal, sebab dia susah nak dapat. Pokok keladi kebanyakannya ini bukan daripada Malaysia semua ni. Dia dah dikacukkan daripada luar negara semua kan. Kacukkan dan hybrid tu sebenarnya menjadi faktor harga dia betul. tinggi. Dan kalau keladi tu, kalau kata keladi ni, kalau lebih banyak warna merah dia, lagi tinggi harga dia. Oh ya. Dia ikut jenis dia lah. Jadi cantik, makin wall dia banyak, makin lagi. Dia ada baka mahal kat Ya, situ lah. ya. Okey. Antara spesies yang dibawa hari ini, mana yang paling mahal Kak? Yang inilah. Yang ni Yang ini, yang itu. Awak memang taste awak mahal. Okey, Farihan suka betul yang tu. Okey, kita juga nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Zulhazman Hamzah selaku pakar ekologi dan juga taksonomi tumbuhan dari Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan, sebab kita nak belajar tentang ciri-ciri dan mungkin apa yang kita perlu tahu, khasiat ke kebaikan ke kan yang perlu kita tahu bersama dengan Profesor. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cantik baju. Saya suka tema hari ini. Okey. Tadi kita dah tahu Kak Ita ada cakap dengan kami kan, harganya sebab kacukan. Itu antara faktor harga dia tinggi sebab tak ada dekat Malaysia kan, semuanya dia bawa dari luar. Jadi kita nak tahu juga harga mahal-mahal ni ada yang berpuluh-puluh ribu. Tapi nak tahu juga khasiat dia ada ke khasiatnya ataupun hiasan saja semata. Betul. Okey, saya di UMK, saya telah menjalankan kajian keladi selama 12 tahun. Dan daripada survei yang kita buat tu, kita jumpa 57 spesies pokok keladi. Dan dari khasiatnya, dari segi kegunaan dia, saya pecahkan kepada 3 lah. Yang pertama untuk makanan. Untuk makan, kita tahu dari dulu lagi orang kampung kita banyak makan pokok-pokok keladi contohnya keladi pinang, keladi batang putih, keladi tapak badak dan sebagainya lah. Dan daripada spesies tu ada 4 spesies utama lah yang dari segi saintifiknya pokok yang boleh dimakan lah, seperti Alocasia mycorrhizos, Alocasia biloba, xanthosoma, semua nama-nama saintifik lah. Dan selain daripada itu, keladi juga digunakan untuk perubatan, di mana ini melibatkan kajian saya juga. Sejenis keladi dipanggil sebagai keladi candik, orang kampung tahulah. Buahnya dimakan oleh burung merbah. Dan nama saintifiknya adalah Alocasia longiloba. Banyak di kebun-kebun getah belakang kampung, banyak. Dan keladi ini digunakan bila kita luka, kita balut, ambil dia punya kulit batang dia, balut di tangan, and then dia boleh menyembuhkan luka. Dan pada kajian saya, dia bukan saja boleh menyembuhkan luka, tetapi boleh menyekat pendarahan yang berlaku.
Dan saya telah bawa ke dalam makmal dan kita memang ada chemical compound dalam keladi ni yang boleh menyembuhkan luka. Okey. Okey Prof, kat sini juga kita ada pelbagai jenis pokok keladi lah, yang mana mungkin kita nak berbalik kepada Puan Ita juga. Di sebelah sini yang menarik perhatian ni, sebab katanya kalau banyak merah mahal kan. Betul. Puan mungkin boleh ceritakan juga Puan Ita. Ya. Kalau kita nampak contohlah, saya selalu beli pokok yang keladi ni, yang saya takutkan dia punya ni daun dia ni. Daun dia yang macam ni. Dia kalau dah tua tu biasalah dia akan gitu, kita kena buang lah yang macam ini. Ni betul-betul. Kena buang semua ke? Tak, kena buang daripada bawah lah. Nanti dia akan keluar lagi anak-anak yang baru. Sebenarnya pokok keladi ni kalau kita buang banyak dia punya daun-daun yang lama tu, dia lagi cantik. Tapi biasa kita perempuan sayang kan nak buang. Rasa macam nak potong dia punya ni tu. Ya Allah, sayang sangat. Tapi memang macam itulah kalau ikutkan penjagaan dia. Dia kena tinggalkan satu pokok tu satu atau dua daun saja. Nanti dia akan lagi cantik. Macam ini kira dah banyak sangat ni, kena alih ke pasu lain. Ini kira kenapa kerosakannya lebih air itu ke? memang tak, bukan. Itu sebabnya daun dia dah lama. Lama. Kalau kita tengok kat sini pun sama, daun dia dah lama. Kadang tahu juga Kak. Selalunya kita tengok pokok keladi kan dia akan tumbuh kalau liar tu merata je kan. Tapi kalau macam ni susah tak nak tanam? Tak juga, tapi kita kena tengoklah, kena rajin bagi dia baja. Baja tu biasanya orang akan letak 2 minggu sekali. Air tu kalau berlebih pun tak elok juga, batang dia akan jadi lembik kan. Macam tu. Tapi terpulang juga pada pokoknya. Tak semua pokok jaga dia sama. Dia direct sun Macam ini tak direct sun jugalah. Nanti dia tak cantik, daun dia akan pudar. Dia selalunya kita ada net kan. Ada net tu barulah pencahayaan tu baru sesuai lah. Ada cahaya tapi tak terlampau sangat. Okey, kita juga nak bersama dengan Prof. Prof, masih bersama dengan kami ke Prof? Ya, saya. Kita nak tanya pandangan doktor sendirilah dengan harga yang diletakkan. Sebab kita ada baca juga artikel katanya ada sepasang suami isteri sanggup beli RM18,000, RM28,000. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan harga tu sehingga kayangan sebegitu? Adakah disebabkan oleh rupanya ke ataupun khasiat tu sendiri yang mereka tahu? Ya, bagi saya it's just a trend. Sekarang ni musim keladi, jadi harganya memang tinggi, permintaan memang tinggi, jadi harganya naiklah. Kita harus ingat bahawa keladi ni dia adalah tumbuhan yang boleh dibiak, even boleh dibiak melalui tissue culture dan sebagainya. So harga dia mungkin dalam beberapa bulan lagi akan drop lagi. It's just a phenomenon. Kalau kita buat collection, contohnya jam Rolex, for example, dia limited edition, dia akan sustain, harganya makin tinggi. Tapi untuk keladi, saya percaya it's just a viral sekarang ni dan harganya akan drop lah. Cumanya, saya ingatkan di sini, daripada kajian saya, di Kelantan saja, kita telah menjumpai 23 spesies keladi yang sangat berpotensi untuk dikomersialiskan sebagai pokok hiasan lah, termasuk yang belakang saya ni. Yang ini adalah keladi yang saya bagi nama sendiri, iaitu Alocasia farisi yang saya jumpai di Kelantan. Jadi bagi saya ini adalah satu bioindustri untuk menolong masyarakat kita, orang-orang kampung untuk develop their own nursery, menggunakan spesies-spesies keladi yang ada di Malaysia, bukan saja spesies keladi yang ada di luar negara. Ya, kan? Uniklah nama yang doktor tak tahu apa, farisi. Sebab kat nama bukan Fariha. Okey, Prof. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Hari ini sambil-sambil kita terapi mata juga melihat kepada cantiknya pokok keladi di sini, kita juga menambah ilmu daripada Prof ni. Banyak ilmu yang Prof kongsikan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Profesor Madya Dr. Zulhazman Hamzah, pakar ekologi dan taksonomi tumbuhan daripada Universiti Malaysia Kelantan. Kalau nak balik boleh. Tanya masa live selalunya dapat. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Apa nasihat akak lah kepada pencinta dan juga mereka yang nak mencuburi diri, kan minat-minat sikit-sikit letak dekat rumah, bagaimana?
Kalau nak mula-mula tu kita belilah pokok yang murah sikit kan. Sebab kita nak belajar cara nak jaga dia. Lepas tu bila rasa kita dah pandai, dah ada serasi nak jaga pokok keladi, barulah boleh beli yang kayangan sikit. Macam tu. Sama juga macam saya mula-mula. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Macam ni, kalau nak cakap nama dia ni Mojito. Mojito. Tapi bukan dari Jepun. Ini nama dia? Ini red beret, tapi orang banyak pakai panggil dia cat tumpah. Cat tumpah. Cat tumpah. So dia nampak macam tumpah color dia. Cat merah kat situ. Yang tu dark mall. Ni yang sana tu panggil saikul. Bukan psycho. Saikul. Macam tu. Aduh, jahanam lah kalau kita yang bagi nama. Ya Allah. Sosial ini pokok keladi. Nampak tak? Nampak saya tak? Terima kasih banyak-banyak Puan Nita ya bersama dengan kami. Terima kasih menjemput Nanti kita kat sini ya. bincang tepi hari ini. Okey, boleh. Sempat.